Good morning, Assalamualaikum, what is up guys? Welcome back ke channel Yusuf Sembang Kari. So Leicester 2, Arsenal 4 guys. Right. Kau tengok balik video prediction. Apa aku cakap? Aku cakap Arsenal defense kadang-kadang masuk air walaupun clean sheet dengan Palace. Sebab aku dah agak lah, sebab masa lawan Palace baru ni memang banyak concede chance. So agak merunsingkan lah. So aku rasa maybe Palace punya attack tak clinical macam Leicester. Sebab Leicester start the season with 2 goal. And game ni pun 2 goal kita nampak. And nasib baik yang penalti tu tak dikira penalti, sebab memang tak penalti pun. Tapi aku risau lah sebab masa Ramsdale nak lari ke tangan dia, terlanggar tangan dia ni kat Vardy. So maybe tiba-tiba kena penalti. And nasib baik referee boleh berfikir secara lurus and tak bagi free kick penalti lah. Alright. So kita kena start the game with talk about the main points yang aku rasa kita boleh sembang. Alright. So Arsenal, apa yang aku nampak pada game ni, first point yang kita kena sembang adalah defense Arsenal still shaky dan still overconfident, still rasa senang selesa. Sebab start the game first half clean sheet, towards the second half maybe Arsenal pun dah start sebab kan score, lepas tu banyak gila chance. Lepas gol kedua Arsenal tu Arsenal je attack, control the game, fluid passes. Dan macam MC lah aku tengok, macam MC baru nak macam budak-budak baru nak jadi MC macam tu habis kurang. And disebabkan tu aku rasa macam nampak defense Arsenal ni terlalu selesa. And Ben White dengan Zinchenko dah tuck in dekat midfield. So bila start kali kena counter, macam nampak boleh kena, kalau lack of concentration sikit je yang boleh kena hanyak gol lah. And kita nampak pada gol Madison je, tak payah sembang pasal gol lain, kita sembang pasal gol Madison je. Aku tengok Ramsdale pun dah start buat mistake macam Leno punya style. And terlalu awal season siapa je yang tak buat mistake. Tapi kalau kau tengok dokumentari All of Nothing Arsenal, kau tahu Ramsdale mesti bila masuk je dressing room lepas game mesti hanyak gila defense dia semua, tak close down betul-betul Madison. Tapi tak boleh salahkan dia agak, sebab gol sila kangkang mat. Ramsdale pun aku tak tahu dia dah start selesa ke sebab Leno dah caw. So dia akan rasa macam okay, so maknanya aku tak perlu berusaha sangat sebab aku fit number 1. Aku harap dia tak macam tu lah, sebab sebelum ni dia kena sentiasa perform sebab dia tahu Leno akan cuba untuk dapatkan balik spot dia. Tapi Leno dah tak ada. Tapi kan ada Matt Turner, tapi dia tak, mungkin maybe dia rasa selesa ke Matt Turner daripada US. So macam tak ada banyak Europe punya experience. So dia rasa macam dia still akan dapat nombor 1. Aku harap dia tak fikir macam tu. And aku tak rasa pun dia fikir macam tu, sebab dia still nak pergi World Cup as a number 1 aku rasa. So kita tak boleh cakap dia selesa sangat, sebab aku rasa dia mesti akan bengang diri dia juga. So tu dari segi keburukan game. And next apa yang kita boleh nampak, selain daripada tu tak ada lah. Selain daripada tu aku nampak lepas Saliba punya on goal, kita nampak players tu semua macam big up dia lah, sebab tahu dia ni sebenarnya ada high potential. And nampak Ramsdale pun tak marah kat dia lepas dia punya kesilapan tu. And nampak alright. And selalu kalau player once buat kesilapan, dia punya confidence dah masuk air. And kau akan nampak macam dah tak boleh nak consistent bagi fokus lepas dia buat on goal. Tapi nampak so far tak ada beza lah. Dia punya gameplay still sama daripada sebelum dia buat on goal tu. And itu kita boleh nampak. And next kita nak sembang dari segi midfield Arsenal punya game. Macam aku terkejut, and aku rasa ni putusan bagus lah untuk daripada Arteta, iaitu Xhaka. Memang kita dah nampak game-game sebelum ni dia dah start main lebih kepada forward punya style lah. Dia maksudnya dia main in the half space tu. Maksudnya di antara wing, left wing dengan striker, dia macam tengah-tengah tu. Faham tak? Alright, so dia main dia macam link up di antara tengah-tengah tu. And banyak gila chance yang macam Odegaard bagi up top dengan through ball. Lepas tu ada beberapa juga through ball dari Zinchenko yang dia macam masuk untuk dapatkan pergi far post tu, so that dia boleh cut back untuk mana-mana striker. Kita nampak tu style yang Arteta nak Xhaka buat. And aku rasa jujur bagi aku memang benefit gila Arsenal style macam ni. Sebab kita tahu apa masalah besar Xhaka selama ni yang kena kritik. Satu, bila dia main belah defense ataupun tengah padang tu yang belah bawah sikit, dia slow. Let's say macam kalau ada nak play out from the back, sampai kat dia just slow. Lepas tu dia akan buat sideways pass, nak pass yang selamat ke kiri, ke kanan. Lepas tu dia tak progressive the ball. Macam dia ada beberapa juga good passing through ball yang lawa, tapi jarang sangat. And disebabkan tu banyak fans tak suka dia, and rasa dia melambatkan permainan. And aku pun setuju. And aku rasa disebabkan tu bukan salah satu sebab. Sebab yang kedua pula, sorry, sebelum kita sembang pasal kenapa Arteta buat apa dia buat. Yang kedua, kita nampak bila Xhaka main lebih pada defensive role, and lebih kepada orang panggil holding midfielder,
dia banyak buat kesilapan dari segi tackles. Kebanyakannya red card dia semua daripada bila dia main role defense. And tu satu. Lepas tu satu lagi, kebanyakan penalty yang dia concede semua sebabkan dia duduk belah bawah. So aku nampak apa, kita tengok Partey yang akan jadi holding midfielder sebab dia lebih clean dalam tackles dia. Walaupun dia banyak tackles juga, tapi dia tak buat rash decision macam Xhaka. And Xhaka bila duduk belah atas, kalau dia buat kesilapan pun maybe takkanlah kena sampai kad merah ke apa kan. Sebab maybe dia takkan berhadapan dengan last player macam last season lawan kita ingat lawan Liverpool yang dia kena kad merah tu, yang angkat kaki kena siapa aku tak ingat Minamino ke siapa tah, yang angkat kaki pop kena red card sebab dia last man, dia kena handle last man. So dia rash decision lah bila dia nak buat keputusan. Tapi bila main kat atas, let's say dia buat rash decision juga, dia tak akan kena yang teruk sangat sebab dia punya situation tu bukan goal threat. So takkan membuatkan referee akan buat kad merah bagi. Melainkan kalau tiba-tiba dia buat two leg tackle sampai patah kaki orang, memang akan kena red card. Alright, so lepas tu lagi Xhaka, kita nampak permainan dia nampak improve and nampak lebih confidence bila dia start main attacking side. So kena big up dia kena gol sebab dia at the right position, at the right time daripada Jesus punya pass. Malawa tak lawa biasa je lah, right, yang over sangat, right. So tapi nampak banyak gila peluang lah sebelum tu. And kita nampak Xhaka punya best trait is long shot, shoot dari jauh. Tapi game ni tak banyak peluang untuk dia shoot dari jauh. Zinchenko je banyak, sebabnya dia main dekat lebih dalam kotak penalty. So dia lebih kepada nak try create goals. And ada beberapa shots yang save, ada satu tanduk tu kena tiangan. So aku rasa memang start ni benefit Xhaka. So selamatkan dia sikit daripada kad kuning, kad merah. So terbaik lah Arteta dari segi tu. Adakah dia adalah player yang sesuai untuk break down teams kalau team tu lebih sit back, macam kita lawan dengan let's say siapa yang akan sit back, maybe Wolves ke, lebih main counter ke apa, maybe kita akan dapat tahu betul lah sesuai ke Xhaka untuk break down teams. Kita akan tengok daripada situ. So tu yang kita nampak dari segi midfield. Alright, dari segi wings Martinelli guys punya work rate memang second to none. Dia tak pernah relax, tak pernah selesa tau. Dia macam walaupun Arsenal lebih 3-4 gol, dia punya press tu guys, macam dia punya stamina tu ada tangki kat belakang. Aku tak tahu apa lah, right? Punya gol pun nampak lah. Aku tak expect kaki kiri dia memang betul-betul function macam kaki kanan juga. So dia punya accuracy of the shot maybe nasib sebab kena tiang inside of the post, kita tak tahu. Tapi accuracy tu guys, tu yang mahal tu, right? And satu lagi benefits ataupun kelebihan kita punya game so far semalam yang kita nampak adalah dia punya front three tu memang interchangeable. Jajak belah kiri Jesus tukar dengan Martinelli, jajak dia tukar dengan Saka. Kita nampak benda tu obvious. And dia membantu dari segi confidence players tu lah. So that macam setiap orang role tu bebas, tak ada macam stick to a certain amount of role. And kalau tak perform dari segi role tu, mungkin confidence akan hanyak sikit lah. Kita nampak dari segi tu. And aku rasa Saka perlukan lebih confidence ataupun involvement yang lebih dalam game lah. Sebab so far dia agak macam so-so je semalam. Tapi macam maybe role dia specifically kena relax sikit and bagi lebih freedom kepada Martinelli dengan Jesus. Kita tak tahu apa sebenarnya strategi Arteta, tapi so far aku nampak dia kurang involve lah. Dia ada involvement tapi macam kita nak lebih daripada Saka. Sebab kita tahu Saka tu actually potential dia bagi aku lah lagi besar daripada Martinelli. Sebab dua player ni bagi aku style berbeza. Saka lebih direct, Martinelli dia direct dan clinical. Saka dia tak se-clinical Martinelli. Faham maksud aku? Alright. And last but not least, kita nak say masa Jesus. Sebab dia ni kan guys, dia macam butterfly effect tau. Dia main, adakah aku rasa macam, aku rasa since Henry dia is the best striker yang kita pernah ada. Since bukan Henry, Ben Van Persie. Orang akan cakap, Auba skor banyak gol. Memang betul, aku tak nafikan Auba memang meroket membulankan keadaan. Tak siapa boleh nafikan Auba. Tapi kebeza Auba dia ni, Auba dia meroket seorang-seorang. Mamat ni dia meroket, dia ajak semua orang roket dengan dia sekali. Faham tak? Disebabkan dia perform dari segi dia punya positioning, dia punya strength tau. Ada satu tu chance terus chance lepas gol kedua dia yang bola bounce, lepas tu dia boleh handle Johnny Evans easy je. Lepas tu dia pusing nak shoot, kena tackle. Sayang lah dengan NDD ke apa tah, memang sayang lah. Tapi memang chance tu ingatkan dia boleh hat-trick lah sebab 1-on-1 lah. Tapi nampak physicality dia walaupun dia kecil. Walaupun dia 175 ke 173 je tinggi dia. Dia punya center of gravity dia lemah. Dia macam Aguero sikit lah, tapi dia tinggi sikit je daripada Aguero. Center of gravity dia memang rendah. Dia boleh control the ball easy je. Alright. Johnny Evans yang besar dia pun tak boleh nak buat apa. So kita nampak dia punya tu. Lepas tu satu lagi macam aku cakap tadi, dia memang bawa orang lain menjadi rocket juga. So maksudnya disebabkan dia tu punya style of play, hold up, and dia boleh finish the culture. Walaupun kau nak cakap, so first goal tu deflection je. Memang betul lah deflection, alright. Tapi kau boleh ke tak kan? So kita nampak confidence dia boleh chip keeper walaupun deflected sikit. And lepas tu goal poaches, out and out poaches punya goal. Memang apa corner dia boleh tanduk. Bukan dia boleh tanduk tu, semua orang boleh tanduk. Cumanya dia tahu bila ataupun kat mana bola tu nak drop. Memang striker yang betul-betul
dalam DNA diorang je ada. Aku kalau main bola pun aku bukan style player macam tu. Aku tak boleh nak macam predict goal ataupun first touch terus shoot ke apa. Aku bukan style macam tu. Kau tahu siapa yang tahu tu memang susah sikit lah, right? Dia memang kita tahu DNA dia as a striker. Disebabkan dia boleh bring others into place. Aku rasa dia the best striker so far under Van Persie, selepas Van Persie. Dari segi all around lah. Maybe dari segi finishing ke apa, Aubal maybe lagi lawa ke apa, tu boleh, kita boleh argue dari segi tu. But terlalu awal juga. Maybe aku cakap so kau shot tinggi awal lagi, memang betul. Tapi aku cakap berdasarkan games Arsenal so far, daripada friendly ke sekarang, nampak so far memang one of the best lah. Cuma masalah terbesar sekarang Arsenal, kalau Jesus injured, maybe akan susah sikit nak main cara Arsenal main. Sebab Nketiah belum fully ready untuk main cara tu. Dia still perform, tapi dia bukan 100% lebih kurang style of Jesus. Tu satu. Yang kedua, Partey kalau injured memang masuk air, masuk Elneny maybe tak sesecure Partey. So aku still rasa Arsenal perlukan player pengganti lah, macam like say Tielemans ke, and so that macam boleh secure lagi. Ataupun kalau tak Tielemans pun Ruben Neves bagi aku alright juga, sebab dia dari segi defensively akan securekan sikit lah. Itu satu. Dari segi right back aku rasa tak perlu kot. Tomiyasu dengan Ben White boleh main right back. Untuk center back kita ada Pablo Mari dah silap. Rob Holding pun boleh cover untuk center back. So aku rasa dari segi defense tak alright dah. Aku just rasa Arsenal perlu strengthen dari segi holding midfielder lah. Tu je satu-satunya kalau terpaksa pilih satu je. And Arteta pun cakap dia nak sign dalam press conference dia, tapi tak tahu siapa. Tu pun kita tengok lagi Fabio Vieira. Sebab aku rasa semalam Odegaard pun not the best game lah. So kita akan buat rating laju je lah. Macam Ramsdale 4 sebab kesilapan, beberapa banyak kesilapan yang aku tak nak ada selesa. So Ben White solid mah. Ben White memang sesuai. Aku main tuck in inverted wing back. So aku bagi dia 6 7. Saliba kesilapan 5. Gabriel aku rasa solid tapi still concede, so aku tak boleh buat banyak. Aku bagi dia 6. Kiri kita bagi kat Zinchenko aku rasa 6 solid. Dia bagi creativity lebih banyak. Setiap kali Arsenal bawa, dia ada banyak player yang boleh progress the ball. Macam daripada bawah Zinchenko bawa, kita nampak tau dengan with intent. Kalau Odegaard yang bawa with intent, Saka bawa with intent. Tak ada dah dulu Xhaka, Elneny sideways, pas kiri kanan dah tak ada. So aku bagi, sebab tu aku bagi dia 7 sebab dia punya influence on the game. Alright. So disebabkan tu Partey pun aku bagi 7 solid in the midfield area, tak pernah kena outplayed. Xhaka best role baru ni, aku memang suka dia main role ni. Maybe the best role yang dia pernah main bagi aku at Arsenal. Sebabkan tu aku bagi dia 7 juga. Sebabkan goal 7.5 lah. Alright. So Odegaard kurang sikit lah, maybe boleh improve lagi. And good game tapi not the best game yang dia pernah ada. So 7 juga. Saka 6.5. Aku nak tengok lebih sebab aku tak nak bagi dia selesa. Kiri kita ada Martinelli, perfect mat, 8.5. Jesus 2 gol 2 assist 9 mat. Right, sebab aku pilih dekat FPL. Sayang aku tak ada captain je. Right, other than tu subs tak penting sangat. Tapi guys, aku nak tahu korang, apa pendapat korang tentang game semalam? Siapa the best player and kenapa?